Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan melengkapkan perbincangan kita tentang ayat yang kedua bagi surah Ar-Rahman, yang mana kita telah pun sama-sama membaca ayat ini pada hari yang sebelumnya, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim 'allamal Quran. Okey, ayat yang kedua ini adalah ayat yang Allah memberitahu kepada kita bahawa Al-Quran yang selama ini kita pandai membaca, kita boleh memahami, membaca terjemahannya, membaca tafsiran ayatnya, semua ilmu itu sebenarnya adalah diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari yang sebelumnya kita telah menyebutkan bahawasanya disebutkan awal-awal nikmat dalam surah Ar-Rahman ini adalah nikmat tentang Al-Quran, menunjukkan bahawa dalam banyak-banyak nikmat yang Allah beri kepada manusia adalah nikmat yang paling agung, iaitu nikmat diturunkan Al-Quran dan diajarkan Al-Quran kepada manusia. Pagi ini kita akan memperincikan tentang tindakan selepas tadabbur, setelah kita mengetahui bahawa Al-Quran itu merupakan nikmat yang paling agung dalam banyak-banyak nikmat yang Allah kurniakan, maka seharusnya kita memanfaatkan nikmat ini adalah dengan kita mempelajarinya. Setelah kita belajar, maka kita haruslah memperbanyakkan untuk membacanya. Kerana perkataan Al-Quran dia adalah berasal daripada perkataan qara'a, iaitu membaca. Jadi Al-Quran ia mesti dibaca, sebab namanya pun sudah Al-Quran. Jadi sesiapa yang ada Quran, kalau dia tak baca Quran, maknanya itu bukan namanya Quran. Kemudian pula nak baca berapa banyak? Pada perkataan Al-Quran adanya huruf nun selepasnya. Qara'a ada perkataan Al-Quran, ada alif nun yang merujuk kepada makna yang bersangatan. Kita telah ulas sebelum ini, kalau dalam kalimah itu adanya alif nun, seperti nama Ar-Rahman, rahmat Allah yang bersangatan banyak, sangat rahmat. Kalau Al-Quran ada alif nun, maknanya baca Quran itu kena banyak. Dan kita telah sokong dalam beberapa hadis yang lain bahawasanya memang digalakkan, dituntut untuk kita mempelajari Al-Quranul Karim. Okey, ini kita telah sebutkan, dan pagi ini kita sebutkan sedikit lagi maklumat tentang belajar Al-Quran. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan yang hadir pada pagi ini ataupun yang mengikuti pengisian ini secara rakaman, kebanyakan kita semua orang yang dah pandai baca Quran. Tetapi kalau boleh, mahirkan lagi membaca Al-Quran. Daripada satu guru, belajar lagi satu guru, belajar lagi satu guru, mahirkan. Kerana apa? Kerana ada perbezaan antara orang yang mahir baca Al-Quran dengan orang yang tak mahir. Seperti mana hadis yang terlihat di skrin TV ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa dalam sabdanya, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dia akan dapat bersama dengan para malaikat yang mulia, yang baik.
Manakala orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak mahir, dia susah nak baca, Allah tetap memberi kepadanya 2 ganjaran. Ganjaran dia nak baca, lepas tu ganjaran ayat yang dia baca. Tapi kalau boleh, kita kena tambahkan lagi pengetahuan kita tentang membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Al-Quran ni, kalau sesiapa yang dia nak darjatnya naik, lagi dekat dengan Allah, lagi dekat dengan Allah, jawapannya ada pada Al-Quran. Salah satu daripadanya adalah ada pada Al-Quran, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa sesungguhnya Allah mengangkat suatu darjat kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan Allah merendahkan darjat sesuatu kaum dengan Al-Quran juga. Jadi penilaian kita dengan Allah ini, Allah tidak melihat pada harta, pada pangkat, pada nama dan sebagainya, pada keturunan, tapi Allah melihat kepada bagaimana dekatnya kita itu dengan Al-Quranul Karim. Jadi itu adalah tindakan yang pertama bagi ayat yang kedua. Jadi mari kita lihat tindakan yang kedua. Okey. Setelah kita pandai membaca Al-Quran, kita mahir membaca Al-Quran, maka seharusnya kita kena cuba berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi adalah untuk diikuti, menjadi panduan. Quran ni adalah hidayah. Jadi macam mana kita nak tahu Allah kata apa kena buat, apa yang jangan buat, apa yang tak boleh, mana yang Allah suka? Maka jawapan itu ada pada Al-Quran. Tetapi macam mana nak dapat maklumat itu? Melainkan dengan jalan memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi apa yang kita buat setiap pagi ini dalam tempoh 20 minit ini sebenarnya adalah untuk mengambil tindakan yang kedua, iaitu memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui manusia perlu apa, maka Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Baik, kita terus pergi kepada ayat yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insan. Ayat yang ketiga dalam nota bercetak, tuan-tuan boleh temukan pada muka surat yang ke-7. Okey, ayat yang ketiga ini kalau kita susun ikut susunan ayat yang ketiga merupakan nikmat kurniaan Allah yang kedua selepas nikmat Al-Quran. Baru Allah sebut nikmat khalaqal insan, dialah yang telah menciptakan al-insan. Insan ni manusia. Okey. Jadi kita jangan lupa bahawa kita hidup, Allah lahirkan kita, Allah beri kita hidup di dunia ni, sebenarnya juga ia adalah satu nikmat yang besar. Diciptakan insan. Bayangkan kalau dekat muka bumi ni ada macam-macam nikmat, tapi kalau orang tu tak ada, so nikmat tu takkan berfungsi. Maka untuk merasai semua nikmat Allah, maka perlu diciptakan dulu al-insan itu. Jadi ayat yang ketiga ni saya tak perlu ulas panjang lebar macam mana Allah menciptakan insan. Kenapa? Kerana kalau tuan-tuan nak merujuk macam mana kejadian insan ini, fasa, tuan-tuan dan puan-puan kena kembali merujuk. Ada satu surah yang kita belajar sebelum ini. Tuan-tuan ingat tak surah tu? Surah manusia. Surah apa? Surah Al-Insan. Jadi nanti buka kembali nota surah Al-Insan, kita akan dapati dalam nota itu kita dah cerita agak terperinci manusia ini macam mana Allah ciptakan dia. Ada 3 fasa. Fasa daripada tanah, masih ingat? Fasa Allah ciptakan bentuk, reka bentuk tubuh badan dia, kepala dia dan sebagainya, termasuk Allah bagi roh. Jadi maklumat itu kena kembali merujuk dalam surah
dalam nota tadabbur surah Al-Insan. Okey, dalam nota yang tuan-tuan ada di tangan tuan-tuan, saya ada nukilkan satu ayat, saya ada nukilkan satu surah, iaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 hingga ayat nombor yang ke-14. Ini ayat yang menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia daripada tanah sampai dia menjadi manusia yang lengkap. Okey, tuan-tuan, kalau kita amati sekejap, kita dalamkan menghalusi ayat 3 ni, kalau kita kaitkan dengan ayat yang kedua, kan, kalau kita kaitkan dengan ayat yang kedua, mula-mula Allah sebut dia ajarkan Quran, lepas tu diciptakan insan. Sepatutnya kalau ikutkan ayat biasa, cipta manusia dulu, baru kita turunkan kitab, turunkan buku. Tetapi dalam ayat ni Allah kata ajar dulu Quran, baru cipta manusia. Yang ini telah kita ulas sebelum ni. Kenapa? Apa berkaitan tu ajar Quran, turun manusia, cipta manusia? Menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ni kalau dia cipta manusia, maknanya dia tahu tak tentang manusia? Dia tahu manusia ni sebab dia cipta manusia. Dia tahu manusia ni perlu apa. Manusia ni kalau dia hidup, dia perlu berpandukan kepada apa. Manusia ni perlu buat apa. Apa yang manusia ni kalau dia buat akan rosakkan akal dia, tubuh badan dia. Allah Ta'ala tahu manusia ni macam mana dia nak hidup secara berkomuniti. Allah Ta'ala tahu. Jadi cara Allah Ta'ala tahu itu melalui kerana Allah menciptakan manusia, Allah tahu, maka Allah telah menurunkan awal-awal dari sudut Al-Quran. Maksudnya Allah menciptakan kita, dia tahu kita perlu apa. Sebab tu dia sebut awal-awal ayat yang kedua, Allah mengajarkan Al-Quran. Maknanya kita ni hidup, Allah ciptakan tak boleh dipisahkan dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita tinggal Al-Quran, kita abaikan Al-Quran, macam mana kita nak hidup seperti mana yang Allah Ta'ala jadikan manusia itu hidup di muka bumi. Baik, pengajaran ayat ketiga ni tak ada dalam nota yang bercetak ni, tapi insya-Allah nanti kalau dah selesai semua, saya akan bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan jangan bimbang. Okey, ayat ketiga ni apa kita dapat belajar? Dalam banyak-banyak nikmat Allah, antara nikmat Allah yang terbesar juga adalah nikmat diciptakan manusia. Okey, saya ulang kembali ayat dalam surah Al-Insan. Masih ingat lagi ayat pertama dulu? Awal-awal lagi Tuhan kata apa? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita ni tuan-tuan pernah melalui suatu ketika kita belum lagi wujud. Nabi Adam belum lagi wujud. Jadi apabila Allah menciptakan manusia, maknanya Allah Ta'ala mewujudkan manusia. Maka apabila manusia ini wujud, mana ia merupakan satu nikmat. Begitu juga kita pernah sebut dalam surah Maryam ayat nombor 67. Tuan jangan bimbang ayat ini kerana dia ada di dalam nota surah Al-Insan. Saya ambil kembali untuk mengukuhkan pelajaran yang pertama. Kita pernah jumpa dulu Allah kata awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a. Allah kata manusia ni dia tak fikir ke? Dia tak pernah renung ke bahawa kami telah ciptakan dia dulu, sedangkan dia pernah berlaku, dia tidak wujud. Maknanya Allah minta manusia ni kenang jasa baik Allah, kenang rahmat Allah tu, yang Allah Ta'ala menciptakan manusia yang sebelum itu manusia tidak ada. Okey, itu ayat yang pelajaran pertama. Baik, pelajaran nombor 2, kalau Allah bagi tahu dia menciptakan insan, bermakna siapa pencipta, siapa yang dicipta? Allah pencipta, maka yang dicipta itu dipanggil apa? Dipanggil makhluk. Dan menariknya, kenapa dalam banyak-banyak makhluk Allah sebut insan dulu? Dalam susunan ayat, nanti kita jumpa matahari, kita jumpa bulan, kita jumpa nanti pasal jin.
Kenapa dalam banyak-banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan, Allah sebut dulu awal-awal ayat 3, khalaqal insan. Apabila Allah susun ayat tu letak awal-awal, maknanya Allah telah mengangkat darjat siapa? Allah nak mengangkat darjat insan. Dia nak sebut dulu, insan dulu dia nak sebut. Itu ikut susunan ayat. Allah juga cipta jin, tapi kenapa tak sebut jin? Nanti kita akan jumpalah. Tapi awal sebut insan, menunjukkan kemuliaan insan. Okey, kemuliaan insan ni juga, kalau tuan-tuan nak dapatkan lagi maklumat lanjut, nanti baca surah At-Tin. Kan Allah kata manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa, walaupun manusia itu mulia, sampai Allah sebut awal-awal dalam surah Ar-Rahman, tetapi baca ayat surah At-Tin sampai habis, ada manusia ini Allah campakkan dia pada serendah-rendah tempat. Itu kita panggil summa radatnahu fi asfala safilin. Tapi pada ayat 3 ni Allah nak angkat darjat manusia. Insan, kamu ni mulia. Sebab itu kamu disebutkan awal-awal dalam susunan ayat dalam surah Ar-Rahman. Okey. Kemudian tuan-tuan, pelajaran yang ketiga. Kita dah belajar tadi, kalau Allah ciptakan insan, maknanya Allah tahu segala-galanya tentang kita. Betul tak? Allah tahu tak niat kita tentang masjid ni untuk apa? Allah tahu tak? Allah tahu tak bisikan hati kita? Apa yang ada dalam jiwa kita? Apa yang ada dalam otak kita? Orang tak tahu kita fikir apa. Tetapi Allah tahu tak? Allah tahu, sebab Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita, cipta semua. Otak, hati, tangan, semua Allah cipta. Hatta roh kita pun Allah cipta. Okey, untuk kuatkan pelajaran nombor 3 ni, saya kembali mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan surah Al-Mulk. Ingat lagi tak? Surah Al-Mulk. Ya Allah bagi tahu, Dia tahu semua tentang manusia. Hatta apa yang terlintas di hati tu. Ingat tak ayat tu? Yang Tuhan kata apa? Ampau cakaplah pelan-pelan, ampau cakap kuat pun, bahkan dalam hati Allah tahu. Ingat tak ayat tu? Ingat tak? Ayat yang wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ayat nombor 19. Ingat lagi ayat tu? Tuhan kata apa? Kamu cakaplah secara perlahan, rahsia, atau kamu cakap terang-terang, apa yang ada pada hati kamu Allah tahu. Betul tak? Kenapa Allah boleh tahu apa yang ada dalam hati kita? Kita ikhlas tak? Kita marah tak? Kenapa Allah boleh tahu? Ayat yang berikutnya 14, Allah bagi jawapan. Ala ya'lamu man khalaqa. Ni. Ala ya'lamu man khalaqa. Bukankah Allah yang telah menciptakan makhluk itu mengetahui? Betul tak? Jadi ayat 3 tadi kita boleh gunakan kembali ayat nombor 13 dan 14 surah Al-Mulk. Kembali kita menggunakan ayat-ayat itu. Baik, tuan-tuan, pelajaran nombor 4. Kita jangan lupa, ini jangan sangat penting. Kejadian insan ini sebenarnya adalah bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kita, Allah jadikan insan. Baik. Apa tindakan yang kita kena ambil tuan-tuan daripada ayat yang ketiga ini? Nombor 1, sudah pasti kita meyakini akan kesempurnaan kekuasaan Allah yang telah menciptakan insan. Pelbagai rupa, pelbagai warna, pelbagai bahasa dan sebagainya. Nombor 2, sudah pasti kita kena syukurlah nikmat kewujudan manusia ini. Dengan apa cara syukur? Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu secara ringkas. Kita pergi terus ayat yang keempat. Ada 2 minit lagi. Allamahul bayan. Okey. Ayat ini terjemahannya, dialah yang telah mengajarkan manusia al-bayan. Salah satu maksud al-bayan, manusia boleh berbicara, manusia boleh bertutur, manusia boleh meluahkan perasaan.
Itu adalah al-bayan. Okey, ayat 4 ni, ayat 4 dalam nota muka surat nombor 7, kalau kita susun daripada ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, ayat 4 ini merupakan nikmat Allah yang ketiga yang Allah beri kepada insan. Allah Ta'ala bukan sekadar dia cipta rupa bentuk, bukan sekadar dia cipta otak, dia cipta hati, tetapi Allah juga menciptakan pada manusia itu dia boleh keluarkan apa yang dia fikir, apa yang ada dalam jiwa dia, dia boleh luahkan dengan dia buat apa? Dia berbicara. Sama ada dia menggunakan lisan ataupun sama ada dia menggunakan isyarat. Lepas tu kita tengok sekarang kan, ada orang dia boleh guna isyarat. Dia tu al-bayan tu, Allah ajar dia kan, macam mana nak buat isyarat sini, isyarat sekian-sekian. Bagi orang yang bisu, bagi orang yang pekak, mereka pun sebenarnya Allah mengajarkan al-bayan. Jadi untuk lengkapkan perbincangan ayat 4 ni, ini kita kena sambung besok lah tuan-tuan ya, sebab waktu pun dah 21 minit. Kita sambung esok untuk kita sempurnakan ayat yang keempat. Dalam nota boleh tengok muka surat nombor 7 dan muka surat nombor 8. Kita akan perincikan lagi apa sebenarnya al-bayan ini dari sudut konteks yang lebih luas. InsyaAllah kita akan bincang pada hari yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.